Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Semoga anda berada di dalam keadaan baik-baik. Hari ini 29 Mac 2023 bersamaan dengan 7 Ramadan 1444 Hijrah. Tahu-tahu je dah seminggu berpuasa kan. So macam mana dengan puasa anda baru seminggu ni kan? Dah start buat preparation raya ke? Okay, tak kira di mana saja anda berada, saya doakan urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa. Terima kasih sudah klik video ni. Sekiranya channel ni baru untuk anda, hai, nama saya Zulaika. Selamat datang ke channel Zulaika Roslan. Di channel ni saya bercerita kepada anda pengalaman-pengalaman seram, misteri maupun mistik. Jadi sekiranya anda memang meminati cerita-cerita begini, jemput tekan button subscribe, okey? Dan alang-alang tu aktifkanlah sekali notifikasi loceng sebab kalau saya ambil video anda akan dapat notifikasinya. Dan kalau anda ada cerita menarik nak kongsi, jemput kongsi melalui email ataupun number yang saya sertakan dekat deskripsi box di bawah, okey? So, untuk perkongsian cerita pada video kali ini, kita nak cover 3 lagi kisah seram. Okey, 3 lagi kisah seram dalam segmen detik jam 12. So, tanpa membuang masa, jom kita mulakan untuk cover story kita pada video kali ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni datang daripada Fina dan dia kata kisah ni berkait dengan penghantaran makanan. Cuma dia bukanlah delivery, dia bukanlah rider tu lah, dia ni adalah pelanggan lah. So, Fina ni dia duduk dekat kawasan estate perumahan yang berbukit-bukit dan ada hutan-hutan. Dia kata kebanyakan rider memang tahu kawasan tu sedikit menyeramkan. So korang tahu kat mana? Cuba teka dulu. Okay? So dia kata satu hari tu memang kebiasaannya lah untuk family dia setiap kali Sabtu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad lah. So diorang akan berkumpul family layan movie, night movie dekat rumah lah. So kiranya macam itu family punya times lah. So kebanyakan masanya either mak dia akan masak ataupun diorang akan tapau siap-siap makanan. So diorang sambil tengok movie tu diorang macam makan-makan macam tu lah. Jadi suatu hari tu, hari Sabtu malam Ahad tu, diorang layan movie tapi diorang tak sempat tapau makanan dan mak dia pun tak masak. Jadi diorang plan nak order lah delivery food. Sebenarnya diorang order makanan pada pukul 10.30 tapi tak tahulah kenapa order submit cancel, order submit cancel ataupun order submit looking for rider. Macam itulah dia kata. Macam tak ada rider yang nak ambil order dekat kawasan rumah dia pada masa tu. Mungkin diorang takut ke apa, dia tak sure. So dipendekkan cerita, kebanyakan kedai yang ada dalam apps delivery tu akan tutup pada pukul 11.30 malam. Okay? Jadi dia dah start order pukul 10.30 dan memang drag sampai pukul 11 suku macam tu pun tak ada. Order diorang tak di-accept oleh mana-mana kedai ataupun tak ada rider pada masa tu. Jadi dia kata dah drag lebih kurang sampai pukul 11.30, 11 suku macam tu lah, 11 suku. Dan bila dia submit order lagi sekali, memang tak ada kedai yang accept lah sebab mungkin diorang dah nak close kan 11.30. Jadi si Fina ni and family dia decide lah, diorang buat keputusan nak order McD saja. So sebab McD kan buka hingga lewat malam, jadi diorang kata lebih mudah. So diorang pun order lah Mac Delivery. Okay, diorang order Mac Delivery ni melalui apps yang sama. Dan masa tu jam dah pukul 11.40 macam tu, order dia dah accept lah. Tapi dia dapat panggilan daripada restoran tersebut bagi tahu yang malam tu order agak pack, jadi kemungkinan besar order dia akan sedikit lewat. Jadi dia kata okeylah, tak ada masalah. Sorry, bukan McD tu yang call, rider yang call. Sebab rider dah sampai kat sana, rider tu kata restoran tengah busy, memang order tengah banyak masa tu, jadi kemungkinan besar order Fina tu akan lewat lah. So Fina kata tak apalah, tak ada masalah. So dia pun tunggu je lah sehingga rider tu call balik nak bagi tahu yang dia dah on the way. So tunggu 12 suku macam tu barulah rider call dah on the way. So korang bayangkan daripada pukul 10.30 dia order, 12 suku baru rider bagi tahu yang on the way. Itu pun setelah banyak kali order dia dah di cancel kan. So masa ni sebenarnya dia dah macam rasa macam berani ke rider tu nak hantar dekat kawasan rumah dia dah pukul 12 lebih sebab dia
tahu kebanyakan rider macam tak berapa nak berani hantar kat kawasan tu pukul 12 lebih dia kata kan. Jadi mula-mula dia macam nak cancel je ke masa rider tu cakap busy kan, tapi sebab rider tu kata dia dah sampai kat restoran kan, so macam tak baik pula nak cancel kan. Jadi diorang ni on standby mode, macam diorang tengah tunggu-tunggulah kalau let's say rider tu call dan perlukan bantuan kan, sebab kadang-kadang memang kebanyakan rider tak jumpa jalan pun dia kata. So dia pun tunggulah rider tu call. So macam dalam 12.30 macam tu rider call balik bagi tahu yang rider tak jumpa jalan. So Fina ni dia buka lah speaker mode daripada handphone dia buka speaker mode sebab nak minta tolong ayah dia guide rider tu lah, sebab Fina kata dia bukan someone yang pandai nak guide jalan walaupun dia duduk kat situ. So dia biar on speaker and dia minta ayah dia guide. So rider tu berkomunikasi dengan ayah dia lah. Sambil-sambil tu memang Fina and family members yang lain pun dengar lah komunikasi antara ayah dengan rider tersebut kan. So secara tiba-tiba kan dalam dia orang duk cakap tu and rider tu follow instruction yang ayah dia cakap, tiba-tiba rider tu boleh mengucap lah. Dia macam tengah cakap-cakap ni, oh depan lagi abang, okey saya depan. Lepas tu tiba-tiba dia boleh macam ni, Astaghfirullahalazim, ya Allah, Allah Akbar, dalam keadaan yang macam kelang kabut gila. Kau bayangkan kau tengah bawa motor kan, kau tengah cakap dengan orang on the phone, tiba-tiba Astaghfirullahalazim, ya Allah, Allah Akbar, dalam keadaan kelang kabut. Dan phone tu tak mati tau, tapi rider tu tak balas pun percakapan dia orang. Bila ayah dia tanya, hello, awak okey tak ni? Awak macam mana ni? Macam tu kan. Dia tak balas pun, tapi diorang boleh dengar suara dia, ya Allah, Allah Akbar, macam tu tau. So mungkin juga dia fikir yang rider tu letak dia punya handphone dekat raga ke apa kan, dan rider tu teruskan perjalanan ke apa kan. Yang Fina pun tak matikan phone sebab risaulah kan kalau tiba-tiba berlaku apa-apa kan, sebab rider tu tiba-tiba jerit macam tu, takutlah aksiden ke ataupun ternampak sesuatu ke kan. Masa ni dia kata makanan dah tak penting lah, yang penting rider tu dulu kan, takutlah berlaku kemalangan. Jadi diorang tunggu, dalam diorang ni tunggulah rider tu respon, dan pada masa yang sama rider tu masih lagi mengucap kan, mengucap sambil meneruskan perjalanan dia. Boleh dengarlah bunyi motor yang agak kuat, seolah-olah macam dia memecut sambil dia mengucap. Dan masa ni sebenarnya tiba-tiba si Fina and family dia yang tengah on speaker mode masa tu boleh dengar suara hilayan perempuan. Suara yang macam macam tu, tapi dia kata suara tu halus je, macam seolah-olah suara tu jauh tapi terdengar agak jelas. Walaupun suara tu macam slow je kan, macam halus je, tapi kedengaran sangat jelas. Dan diorang tahu dah masa tu, ya Allah, ya Tuhanku, suara apa tu. Diorang tak tegur tau, diorang diam je. Tapi muka diorang kan dah berpandangan sesama sendiri, yang si Fina ni macam dah signal dekat family member dia, bagi signal lah, apa tu macam tu lah dia kata kan. So diorang macam dah terkejut lah kan, terkejut sangat lah. So yang abah dia ni, ayah Fina lah, dia dah start mengucap panjang, dia dah mula baca doa tau. Dia baca doa sebab dia risau jugalah kat rider tu kan. Kemungkinan besar rider tu nampak sesuatu sebab dia orang dah dengar sesuatu kan. Dan masa ni juga adik dia yang kecil masa tu, dia kata baru 10 tahun tau. Adik dia dah ketakutan, dah menangis dah sebab terkejut dengar suara hilai tu tau. Lepas ayah dia baca doa, ayah dia tenangkan adik dia, barulah rider tu angkat semula phone dan tanya bagi tahu dia punya lokasi kat mana, minta guide balik kan. And masa ni sebenarnya suara rider tu dah macam ketakutan tu, dia macam bang, saya kat sini, saya kena terus je kan, macam itulah dia kata. So abah dia dah on standby mood. Abah dia pun, adik dia dah tenang tadi kan, abah dia bangun, ambil air masak, abah baca doa kat situ, abah bagi adik dia minum dulu. Lepas tu abah dia keluar rumah lah depan pagar, abah dia tunggu rider tu sampai. So masa rider tu sampai, abah ajak dia masuk dulu, abah bagi dia tenangkan fikiran, masuk. Sebenarnya abah Fina ni kata Fina bolehlah macam nak baca doa ke ubat-ubat bolehlah. So macam contoh masa rider tu sampai, abah nampak keadaan rider tu dan abah nampak memang tak ada yang follow rider tu. Abah pun suruh rider tu baca ayat kursi, lepas tu abah ajak dia masuk dulu. So rider tu masuk lah. Sebenarnya rider tu takut-takut juga nak masuk. Yelah sebab dia rider kan, dia bukannya siapa-siapa kan. Tapi akhirnya dia setujulah juga nak masuk sebab dia sendiri pun ketakutan. Muda lagi rider tu, Fina kata rasanya macam budak tu mungkin baru sampai dari kampung ke apa, sebab nampaklah dia tu muda, nampaklah macam dia ada dialek ketika dia bercakap tu, macam dialek utara.
So masa ni pun, masa budak rider tu dah masuk, abang suruh dia duduk, tenangkan fikiran dia dulu, macam relax dulu, dan pada masa yang sama abang bagi dia baca, abang bagi dia minum air yang abang dah rukiahkan juga tadi. So lepas dia minum air tu barulah nampak dia macam tenang sikit lah. So abang pun tanya dia, okey ke? Awak okey ke ni? Lepas tu si rider tu cakap lah, okey. Lepas tu si adik Fina ni dia macam spontan lah tanya, bang, apa bang tadi bang? Macam tu lah kan, lebih kurang. So yang rider ni pun macam tak fikir panjang, dia teruslah bagi tahu, tadi masa saya tengah on the phone dengan korang nak cari jalan, tiba-tiba ada benda terbang melintas depan saya. Dia bukan melintas tinggi, tapi dia melintas betul-betul dekat depan saya. Budak tu beritahu tu, yang dia terkejut tu, dia mengucap panjang sebab benda yang melintas depan dia tu, dia kata dia tak sempat nampak muka lah, cuma nampak kain je, kain putih je yang jelas. So dia kata nampak macam ponti lah. Tu yang dia kata dia mengucap panjang tu, terus speed motor tu, tapi nasib baiklah dia tak jatuh. Yang Fina ni pula tak cerita pun dekat rider tu apa yang berlaku. Macam dia tak bagi tahu lah dekat rider tu, kita orang dengar bunyi hilayan tadi. Dia tak bagi tahu lah, dia diam je. Tak nak rider tu takut lagi. So disebabkan abah kesian dekat rider tu, dah lebih kurang macam 10 minit dia rehat macam tu, dia nak balik lah kan. So abah macam kesian, abah teman dia separuh jalan. Abah naik motor, abah teman dia separuh jalan. Kiranya macam abah teman dia sampai jalan besar lah. Sebab mungkin dia tak tahu jalan. So sebenarnya daripada rumah Sik Fina ni, dia kata nak ke jalan besar dekat je. Tapi kebanyakan rider akan ikut Waze. Bila ikut Waze, Waze tu akan bawa diorang macam jalan berliku-liku sikit lah, dia kata. So abah teman dia sampai kat jalan besar, lepas tu abah pun balik lah. Memang kesian sangat kat rider tu, nampaklah muka dia macam pucat gila, dia kata kan. Nasib baiklah masa tu tak berlaku kemalangan. Takut juga kan kalau kita nampak benda yang menyeramkan ni, boleh menyebabkan kemalangan kan. So dia kata nasib baiklah rider tu baik-baik. So dia kata lepas ni kalau let's say ada order yang macam dah lewat sangat, mungkin diorang takkan order delivery lah. Kesian lah, takut berlaku lagi perkara macam tu. Tapi sebenarnya tak semua orang pun untung boleh nampak hantu, dia kata. Ada je rider yang hantar tapi tak ada masalah apa-apa pun. Itu saja perkongsian cerita daripada Fina. Next story ni merupakan pengalaman seram yang berlaku kepada Intan sewaktu dia pulang lewat daripada bekerja. So sebenarnya masa ni, kejadian ni, Intan ni dia parking kereta dekat B5, okey, dekat B5. So dia kata parking lot office dia ni ada 5 lah, B5, B4, B3, B2, B1, G dan ke atas. So office dia ni dekat level 17, level yang paling tinggi. Nak diikutkan pada masa kejadian ni, si Intan ni dia bukan berseorangan dekat office tau. Dia ada lagi beberapa rakan dia yang masa tu pun pulang lewat. Sebenarnya diorang ada event. So Intan ni kata dia ni event manager lah. So diorang ada event yang diorang nak kena siapkan barang event tu sebelum esok, sebab event tu bermula esok. So malam tu memang diorang OT, kerja lebih masa lah. Okay. Jadi masa kejadian tu jam dah pun pukul 11 malam, dan masa ni semua preparation yang diorang tengah buat tu dah settle. Jadi Intan dengan 2-3 orang lagi kawan dia, kejap dia kata dalam 3 orang kawan dia dah okey lah, dah kemas-kemas. So diorang nak gerak balik lah. Kawan dia yang 3 orang ni parking kereta dekat B1. Fina ni pula, si Intan ni pula parking kereta dekat B5, okey. So diorang turun sama-sama, diorang naik lift sama-sama nak turun ke bawah ke parking lot. Jadi dekat masa ni tunggu lift tu memang tak lama, sebab kemungkinan besar memang dah tak ada orang yang tengah bekerja. So diorang naik lift, memang diorang je, 4 orang je yang ada dalam lift. Turun sampai ke bawah, sampai ke B1, okey. Dia tak berhenti dekat level mana-mana pun, memang tak berhenti. Sampailah dekat B1. B1 pintu lift terbuka, kawan dia 3 orang tu keluar. Okey, suasana dekat B1 tu dia macam gelap-gelap jugalah, macam malam. Dia dekat kawasan lift tu, depan lift tu dia macam tak berapa terang sangat, lampu macam ada lampu, macam tak ada lampu macam tu. Tapi dekat parking lot memang terang lah, dia kata. So dah kawan-kawan dia keluar, dia pun tutup lah lift, nak turun terus ke B5. Sepanjang daripada tingkat 17 sampai ke bawah tak ada sekalipun pintu lift tu terbuka, sebab mungkin dah tak ada orang. Tetapi selepas kawan dia keluar dekat B1, okay, dalam perjalanan dia nak turun dekat B5,
Tiba-tiba lift tu terhenti dekat B3, dekat B3. Lift tu terhenti. So lift tu pun buka. Si Intan ni ingat yang ada orang nak masuk lah, walaupun rasa macam pelik daripada B3 nak turun ke bawah, tapi kemungkinan juga orang tu salah turun level kan. So dia pun tunggulah kalau ada orang masuk. Si Intan ni pula dia tak duduk dekat bahagian nombor-nombor dalam lift tu tahu, dia duduk dekat penjuru lift. Dia berdiri dekat penjuru lift lah. So dia buat dek je lah, dia tunggu je lah, sebab lift kalau buka, kalau tak ada orang pun lebih kurang 1 minit macam tu dia akan tutup balik kan. So dekat B3 tu memang sama je keadaan dia macam B1 tadi, gelap-gelap macam tu, tak berapa nak terang. Dia tunggulah kalau ada orang masuk, tapi tak ada sesiapa pun yang masuk. Okey, depan B3 tu punya lift ada satu troli yang macam diletakkan ataupun ditinggalkan dekat depan lift yang Intan naik tu. Dia bukan depan tu betul-betul depan pintu tak, dia terletak dekat ujung dinding. Maknanya macam seolah-olah orang letak kat ujung dinding tu dalam keadaan statik lah. So sementara nak tunggu orang masuk, si Intan ni dah ternampak lah troli tadi tu, Intan dah nampak lah troli tu dekat ujung dinding tu kan. So dia biar je lah nak tunggu orang masuk, dan bila tak ada orang masuk memanglah dia malas nak tekan button tu, dia kata dia nak tunggu je tutup sendiri. Tapi okey, lambat pula lift tu tutup pada masa tu. Lift tu tutup memang agak lambat daripada biasa, dan troli yang statik tadi tu, yang statik je tak bergerak langsung, yang memang daripada tadi si Intan dah perasan kedudukan dia memang orang kata macam senang cerita memang takkan nak tergelincir ke apa kan. Tiba-tiba lift tu, troli tu, daripada dia duduk diam-diam kat situ, dia menggelusur seolah-olah nak masuk ke dalam lift. Korang boleh imagine tak? Kau buka pintu lift, okey, troli tu dah duduk diam kat situ, kau nampak troli tu kan. So kau pun tunggulah kalau ada orang nak masuk, kau buat dek lah, sambil tu kau tengok handphone lagi. Kau malah nak tekan button tu. So kalau tak ada orang, dia akan tutup sendiri kan. Tapi tak ada orang masuk, dan tiba-tiba troli yang statik duduk dekat penjuru tu boleh bergerak macam seolah-olah dia nak masuk ke dalam lift. Macam ada orang yang pegang troli tu, baru lepas shopping kan, pegang troli tu nak masuk dalam lift. So si Intan dah terkejut sebab troli yang duduk diam tu tiba-tiba bergerak dan melanggar sisi lift tu. Dia tak masuk dalam pun lah, dia langgar dekat sisi lift tu. Si Intan ni memang dah terkejut sangat, tiba-tiba troli tu macam tu. Nasib baik masa tu kebetulan pintu lift tu pun baru nak tutup. Okey, jadi si Intan ni rasa macam dah selamat lah. Memanglah rasa macam tak nampak apa-apa kan, tapi dia kata memang dia nampak troli tu statik je, diam je. Tiba-tiba je boleh pak macam tu, macam seolah-olah ada orang yang tengah bawa lift tu nak bawa troli tu masuk ke dalam lift masa tu. So si Intan ni memang dah macam terkejut juga dia masa tu, tapi mujurlah dia tak nampak apa-apa dan pintu lift tu tertutup. Intan tu tak bergerak tau, dia duduk je dekat ujung lift tu, dan dia tunggu lift tu nak turun lah. Kan, korang tahu tak masa ni kenapa? Apa jadi lagi? Boleh pula masa tu tiba-tiba lift ni tak bergerak. Dia dekat LG3 tu dia statik tak bergerak. B3 tu dia statik tak bergerak. Okey, si Intan dah pelik dah kenapa tak gerak kan. So dia tengok lah. Dia tengok balik. Dia tengok balik lift tu. Dia nampak yang lift tu button B5 tidak ditekan. Masa ni dia memang dah terkejut dah, sebab dia kata masa dia orang tekan B1, dia orang tekan B5. Tapi dia buka dekat B3 macam seolah-olah B3 yang dia tekan, macam sepatutnya dia keluar kat B3. So masa ni masa ni si Intan dah ke depan lah nak tutup, nak tekan B5. Masa ni Intan dah ke depan lah nak tekan B5. Korang tahu tak, daripada luar lift tu, Intan kata dia dengar macam orang ketuk. Macam orang ketuk nak masuk dalam lift, macam kau ketuk pintu rumah kan. Macam tu lah dia kata. Masa ni ya Allah, dia kata aku dah menangis dah, memang aku takut gila. Sebab aku nampak benda tu gerak, lepas tu lift tu tak turun ke bawah, dia boleh stuck je dekat situ. Tapi nasib baiklah pintu lift tu tak dibuka.
Dia kata tak terbuka balik lah. Kalau tak, dia tak tahu lah apa yang dia nampak kan. So dia tekan B5 laju-laju ni, dia tekan nak suruh lift tu turun. Dan lift tu pun ambil masa kan nak bergerak. Dan masa ni dia kata memang dia dengar bunyi ketukan daripada luar lift tu tadi. So lift tu turun ke B5, pintu lift terbuka. Tapi masa pintu lift ni buka kan, dia kata memang dia tutup mata. Dia mengucap panjang, dia tutup mata. Dia kata dia takut lah, buka-buka je pintu ada benda sergahan. Lepas pintu tu buka, dia ngintai sikit, dia tengok okey. Dia terus keluar daripada lift, terus berjalan pergi kat kereta dia. And masa ni dia kata memang dia terus buka selawat semua tu, tenangkan diri dia, dan dia teruskan perjalanan dia keluar. Dekat B5 tu akan ada seorang guard yang duduk lah actually. So bila dia nampak guard tu, dia macam rasa lega lah sebab ada manusia, dia kata. So tu pengalaman seram yang berlaku kepada Intan waktu dia pulang lewat daripada bekerja. Last story ni daripada Afiq. Okay, pengalaman ni berlaku dekat rumah dia sendirilah. So sebenarnya dia kata wife dia ada satu tabiat suka sidai telekung lewat malam. Okay, dia macam kau sidai-sidai baju, tapi telekung ni macam wife dia suka biarkan sampai esok pagi barulah nak angkat. Macam itulah dia kata. So banyak kali juga dia kata dia tegur wife dia, boleh tak kalau awak sidai telekung sebelum awak tidur, awak terus ambil. Awak tahu tak yang telekung tu nampak menyeramkan dekat luar. Dia kata macam tu lah dekat wife dia. So wife dia pun okey tapi tak buat pun. So kalau let's say dia nampak telekung tu bergantungan, dia kata kalau dia nampak telekung tu bergantungan, memang dia akan ambil dan dia simpan lah. So satu hari ni dia pulang lewat, dia kata dalam pukul 11 macam tu. Lepas dia parking kereta dia dekat bawah, dia nak jalan naik, dia akan melalui bawah koridor rumah. So dia sempat angkat kepala dia nampak daripada bawah dekat koridor rumah dia tu, wife dia sidai telekung lah. Sidai telekung warna putih. So dia nampak masa ni, dia memang terkejut tau. Dia macam, ish, aduh bini aku ni terkejut aku sidai warna putih sebab dia sidai telekung macam tu. Aduh bini aku ni sidai telekung macam ni pula dah. Aku dah pesan dah jangan sidai macam tu, dia katalah. Dia membebel lah dekat bawah rumah tu. So dia punya niat kan nak naik lift, nak sampai atas, dia nak marah bini dia lah, jangan sidai telekung macam tu kan. Dia dah sampai dekat depan pintu rumah dia, dia masuk. And masa ni dia masuk rumah dia, dia straight pandang ke arah koridor. Daripada sliding door tu, dia tak nampak pun telekung yang wife dia sidai tadi tau. Kiranya macam daripada bawah tadi dia nampak ada telekung. So bila dah naik atas tak nampak telekung. So dalam hati dia fikir pada masa tu, oh wife aku ni tahulah ni aku nak balik dah, laju-laju dia pergi ambil. Dia fikir macam itulah. So tak jadilah dia nak bising dekat wife dia kan. Dia masuk dalam bilik, settle. Sambil tu dia borak jugalah dengan wife dia dulu sebelum dia nak pergi mandi kan. Dia borak dia, tapi dia tak adalah tegur tau pasal telekung ni. Dia tak ada tegur langsung dekat wife dia. So sambil lepas dia masuk dalam bilik, dia borak dengan wife dia. Dia kata lebih kurang lama jugalah dia borak dengan wife dia sebelum dia bangun nak pergi mandi kan. Dalam bilik dia memang tak ada toilet dia cakap terus terang. Dalam bilik aku tak ada toilet So bila aku nak pergi mandi, aku terus capai tuala aku berjalan keluar bilik dan aku pergi ke tandas. So masa aku pergi dekat tandas ni, aku masuk dalam tandas, aku mandi. Selesai aku mandi, aku keluar daripada tandas, kepala aku memandang ke arah koridor tadi tu, ke arah balkoni. Dan daripada sliding door tu, aku nampak telekung wife aku ada kat luar tau. Aku nampak dengan jelas wife aku punya telekung menggerbang dekat luar, dia kata. So masa ni dia dah macam, ish, kenapa sidai balik? Dia kata kan, dah kenapa pergi sidai balik? So dia dah macam hangit lah kan. Dah lah buat dia terkejut. Dia kata dia keluar toilet, buka toilet, dia tengok dia toleh ke arah kiri, dia nampak koridor dia nampak sliding door tu ada telekung. Dia macam, astagfirullahalazim, ya Allah, ya Tuhanku, wife aku ni kan aku dah cakap dah, jangan sidai telekung malam-malam macam ni. Dia kata macam tu lah, dia bising lah, dia kata. So dia pun jalan masuk dalam bilik nak marah wife dia. Dia kata kat wife dia masuk lah. Wife dia tak tidur lagi. Wife dia memang tengah tunggu dia. Yang awak ni kan, abang dah pesan telekung jangan sidai malam-malam macam ni. Awak sidai telekung putih macam tu dekat beranda tu, dekat balkoni tu. Awak ingat orang tak terkejut ke? Abang yang pergi toilet ni pun boleh terkejut. Tak, awak bayang orang dekat bawah tak terkejut macam mana. Dia marah wife dia macam tu lah, dia kata. Wife dia cakap apa tau? Abang ni kenapa? Mana ada saya sidai telekung? Kan kosong je depan tu. Lagipun saya mana pernah pakai telekung warna putih. Telekung saya kan semua warna-warni. Dia kata macam tu tau. So husband dia dah macam,
Wife aku punya telekung macam-macam corak, macam-macam warna dia kata kan. Wife dia memang tak pernah pakai telekung yang warna putih saja. Tapi kan sebabkan husband ni macam tak nak beralah, dia macam tak puas hati. Dia kata, "Ya je lah awak tu. Jom ikut saya keluar tengok." Lepas tu dia orang lelaki bini pun bangun keluar bilik nak pergi tengok dekat koridor tu. Dan seperti yang memang wife dia cakap, tak ada telekung pun yang tersidai dekat luar. So husband dia dah macam, kan saya dah cakap kat abang, mana ada saya tidak telekung. Saya tak pernah pakai telekung warna putih pun. Dia kata kat abang dia, lelaki dia macam tu. So husband dia kan dia macam ni. Dalam hati dia dah cakap macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, apa benda pula yang tersidai dekat depan rumah aku tadi tu. Sebab aku nampak 2 kali. Satu masa kat bawah, memang aku nampak. Yang kedua, aku keluar tandas tadi tu, memang aku nampak dia tersidai dekat rumah aku. Dekat balkoni rumah aku, dia kata macam tu kan. Tapi dia tak nak beritahu wife dia tau. Wife dia tanya jugalah, abang ni nampak apa? Baik abang cakap. Dia bagi tahu wife, dan dia cakap dekat wife dia, tak ada apalah, dah jom tidur, jangan fikir, jom tidur. Tapi masa ni dia kata dalam hati tu dah macam-macam doa dah baca. Sambil tu sebelum tidur pun banyak jugalah doa dia baca, dan dia sempat lagi pesan kat wife dia, ingat jangan sidai lagi telekung dekat depan balkoni tu, okey? Itu je perkongsian cerita daripada dia. Walaupun dia tak pasti apa yang dia nampak, tapi dia kata benda yang mengerbang tu nampak macam telekung. Allahuaklam itu ialah apa, dia kata. Dan memang jelas sebab dia nampak 2 kali. Itu bagi dia benda tu sangat menyeramkan, walaupun tak jelas apa yang dia nampak. Sebab dia memang nampak benda tu macam tergantung dekat balkoni rumah dia. So itu je perkongsian cerita daripada dia. Terima kasih guys sebab sudi dengar cerita sehingga habis. Sorry kalau ada gangguan sikit sebab saya memang tengah batuk. Kalau saya terbatuk tadi, saya macam tu, sorry sangat kalau terganggulah korang punya fokus untuk mendengar cerita. Terima kasih sebab sudi dengar sehingga habis. Jangan lupa like, share dan drop in komen anda. Sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih guys. Bye.